Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain. Ini Fardu Ain juga orang. Hari ini kita nak bincang tentang, kita nak cerita tentang sirah Nabi. Sirah Nabi ni sejarah kehidupan Nabi dan sejarah dakwah Nabi lah, kan, perjalanan hidup Nabi. Sirah ni maksudnya perjalanan hidup, kan. Jadi macam mana dakwah Nabi apa semua, kan, kita dah cerita dah. Pada video-video yang lain pun dah cerita dah tentang sirah Nabi ni. Jadi ni kita nak sambung lah, kan. Kita baca kitab, Ustaz baca kitab Khulasah Nurul Yaqin. Khulasah Nurul Yaqin. Ini khulasah, hanya ringkasan saja. Tapi kalau baca yang penuh lebih baiklah, lagi banyak lagi cerita. Ini sebab ni ringkas dah, kan. Sebab kalau kita ambil yang panjang dulu, nanti kita tak sempat nak belajar tentang Rasulullah. Jadi bila kita habis yang pendek, nanti baru kita sambung cerita yang full punya, kan. Full story lah, kan. Okey, baik. Jadi kita sambung tajuk Rasulullah mengajak kabilah-kabilah kepada agama Islam. Da'watu qabaili ila din. Jadi Rasulullah mengajak kabilah-kabilah untuk memeluk agama Islam. Kabilah mana? Kabilah kat Quraisy lah, kan? Kabilah kat Quraisy. Okey, kata pengarang. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru kaum Quraisy kepada agama Islam dengan lemah lembut. Rasulullah mengajak kaum Quraisy, itu kaum dia sendirilah, kan, untuk memeluk agama Islam, untuk ke agama Islam, untuk memegang agama Islam, untuk percaya agama Islam. Apa dia mengajak ke agama Islam ni? Iaitu mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak menyembah selain daripada Allah, dan mengaku Rasulullah sebagai Rasul. Ada setengah dia mengaku Allah tu Tuhan, tapi dia tak mengaku Nabi Muhammad Rasul. Tapi bila nak jadi Islam ni mesti dua kalimah syahadah, iaitu Rasulullah sebagai Rasul, Allah sebagai Tuhan, dan juga Rasulullah sebagai Rasul. Mesti dua tu. Itu dia panggil dua kalimah syahadah. Jadi itulah kalimah yang dibawa oleh Nabi. Itulah dakwah Nabi kepada kaum Quraisy. Dakwah yang pertama itulah cerita dah, kan. Mengesahkan Allah dan tidak menyembah yang lain selain daripada Allah, dan mengaku Nabi Muhammad adalah Rasul. Itu benda dah, kan. Jadi mengajak orang Quran untuk buat benda ni lah, kan. Rasulullah berdakwah tu menyeru kaum dia tu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut, dengan berhikmah lah. Dengan berhikmah, bukan lembek, lembek lain lah. Lemah lembut ni dengan sopannya, ajak dengan bahasa yang baik, kan. Tu Rasulullah berdakwah. Berapa lama ni Rasulullah berdakwah dengan lemah lembut ni? Selama 10 tahun. Rasulullah berdakwah di muka selama 10 tahun dengan cara lemah lembut ni. Dia panggil kaum Quraisy ni 10 tahun. Tu pun tak ramai juga yang beriman. Tu kalau kita tengok balik dakwah Nabi tu, kita ni macam mana? Kita kena berdakwah. Setiap orang Islam dia kena berdakwah. Berdakwah ni dengan sama ada dengan cara lisan ataupun dengan cara perbuatan, kan. Perbuatan kita tu sebenarnya menjadi dakwah, walaupun kita tak mau berdakwah, tapi perbuatan kita itu menjadi dakwah. Sebab apa? Sebab kita adalah orang Islam. Bila kita menjadi orang Islam, kita adalah duta kepada agama Islam. Jadi apa yang kita buat akan diperhatikan. Kalau kita buat tak baik, tak baiklah orang pandang pada Islam. Tapi kalau kita buat baik, baiklah orang pandang pada Islam, dan orang pun tertarik pada Islam, barulah orang nak tanya tentang Islam. Ni kita buat benda tak elok, kan. Jadi orang pun tak tanya, kata apa Islam teruk, kan. Tu kita yang menggambarkan Islam tu teruk. Padahal Islam okey je, kan. Agama Islam tu okey je, semua dia ajar elok je. Tapi kita yang teruk sebenarnya. Okey, baik. Kita tak mau bawa pun tak boleh, sebab kita adalah orang Islam. Dia akan bawa benda tu. Setiap orang akan bawa dakwah tu, dia akan bawa. Walaupun dia tak mau pun, tetap juga kena bawa. Sebab apa? Dia adalah seorang Islam. Kita adalah seorang Islam. Jadi kita kena kita kena bawa, kan. Kena bawa, kena dakwah juga. Dia jadi terdakwah, kan. Tak sengaja dakwah, kan. Kalau tak elok, dia tak elok lah. Okey, baik. Rasulullah berdakwah selama 10 tahun. 10 tahun Rasulullah berdakwah.
Sat kan 10 tahun ni? Lama kan? Sangat lama. 10 tahun berdakwah. Ni kita baru ajak orang sikit kan? Sekejap dah ajak kan? Tapi kita dah berputus asa kan? Jangan putus asa. Sebab Rasulullah sendiri pun sampai 10 tahun. Kita bukan Rasul kan? Ustaz pun bukan. Kita punya fahaman agama pun sikit je kan? Tapi kita nak ajak juga orang pada Islam kan? Jadi jangan putus asa kan? Jangan putus asa sebab apa? Allah SWT tidak suka pada orang yang putus asa. Dia suka kepada orang yang berusaha. Setelah melihat sikap Quraisy yang degil, lepas Rasulullah berdakwah 10 tahun tu, dia pun tengok, Rasulullah pun tengok, kata orang Quraisy ni sangat degil kan? Dan juga ta'assub ni ta'assub ni kita macam dia pegang semua lah kan? Cerita macam mana ta'assub ni kan? Boleh cuba search tengok lah apa bahasa yang sesuai kan? Ta'assub ni dia pegang dengan satu benda tu, walaupun benda tu salah kan, tak terima langsung kenyataan yang lain. Padahal ada dia benda lain yang bukan ada benda lain. Benda yang dia pegang tu salah. Ada benda lain kebenaran yang betul tapi dia tak mau walaupun benda tu pasti betul kan. Jadi degil dan ta'assub dan menghalang penyebaran dakwah. Dan mereka ni pula menghalang dakwah Rasulullah. Mereka ada halang Rasulullah untuk berdakwah. Maka pada tahun ke-11 kenabian. Jadi dah macam tu, tahun ke-11 kenabian, baginda keluar bertemu kabilah-kabilah Arab di pasar-pasar mereka. Jadi itu dia pergi jumpa seseorang, ni pergi jumpa pula di pasar-pasar kan. Baginda menyeru mereka kepada agama Islam. Ada yang menolak seruan Nabi secara sopan dan ada yang menolak seruan Nabi secara keji kan. Ada yang sopan, ada yang cara keji, ada yang tolak cara elok lah, tak mau tapi cara elok dia tolak Kemudian ada yang sopan sebab mereka ni orang Arab ni dah kenal Rasulullah sebenarnya, dah kenal Rasulullah dan digelar Rasulullah tu dengan alamin yang sangat betul kan, yang sangat kita kata yang sangat orang yang dipercayai lah, orang yang dipercayai. Kata kalau orang kata dia ni jahat lah, kita kata hang ni apa macam mana, tak boleh nak percaya lah kata dia tu jahat kan. Okey, baik. Kemudian Bani Hanifah yang merupakan kumpulan Musailamatul Kazzab ialah golongan yang paling keji dalam menolak seruan Nabi. Golongan yang mengikut Musailamatul Kazzab yang menolak dakwah Nabi, menolak seruan Nabi dengan cara yang keji lah, dengan cara yang licik. Dan Musailamah ni pula adalah seorang yang mengaku dia adalah Nabi. Dia mengaku dia Nabi, dia mengaku dia Rasul. Sebab tu dia panggil dengan Al-Kazzab. Maksudnya yang berdusta kan, yang berbohong. Tu Al-Kazzab. Jadi yang mengaku Nabi ni zaman Rasulullah ni bukan kata apa sebelum kita lah ni je kan, ada mengaku Rasul dan sebagainya. Zaman Nabi lagi, Nabi hidup lagi kan. Sebelum Nabi wafat lagi dah ada orang yang mengaku dia adalah Nabi kan. Tu kita minta lindung lah benda ni kan. Habis itu cerita tentang Rasulullah mengajak kabilah kepada kabilah-kabilah Arab kepada agama Islam. Kemudian orang Ansar mula memeluk Islam. Orang Ansar mula memeluk Islam. Orang Ansar ni orang Madinah lah, orang Madinah. Kata pengarang, pada tahun ke-11, tahun ke-11 Hijrah. Bukan tu tahun ke-11 Hijrah, tak silap. Ini pada tahun ke-11, tahun ke-11 kenabian. Tahun ke-11 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6 kumpulan daripada kalangan Arab Yathrib. 6 kumpulan daripada kalangan Arab Yathrib atau Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Orang daripada Madinah datang, masa tu belum nama Madinah lagi. Selepas Rasulullah berhijrah barulah ditukar kepada nama Madinah. Kan? Jadi orang daripada Yathrib datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Ustaz, masa tu dah ada ke haji? Masa tu dah ada, sebab haji ni sejak daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Zaman Nabi Ibrahim lagi dah ada haji
Sebab tu orang Arab dia buat haji juga, tapi dengan cara mereka lah, dengan cara jahiliah. Antaranya dia buat tawaf dalam keadaan bertelanjang. Ada dah cerita awal-awal dulu, kita dah cerita, boleh tengok balik lah video yang lepas-lepas tu. Kan? Okey, baik. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka kepada agama Islam dan meminta mereka membantunya dalam menyampaikan risalah Tuhan. Rasulullah mengajak orang-orang Yathrib ni, orang Ansar daripada Yathrib ni datang untuk memeluk agama Islam, iaitu yang saya cerita tadi lah, mentauhidkan Allah dan mengaku bahawa Nabi Muhammad adalah Rasul. Dan Rasulullah juga mengajak mereka ni supaya ajak mereka ni berdakwah sama, supaya menyampaikan risalah Tuhan tadi, risalah tauhid tadi, risalah mengesahkan Allah tadi, kan. Kesemua mereka beriman. Semua kabilah daripada Yathrib tadi beriman kepada Rasulullah. Berapa kabilah yang lari? Iaitu 6 kumpulan. Ada 6 kabilah yang datang daripada Yathrib. Semuanya beriman dan mempercayai kata-kata baginda. Semuanya percaya kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata sesama sendiri, sama-sama mereka tu pun mereka duk bersembang lah, kita kata, kan. Tu bahasa kita mudah macam tu lah, kan. Sesungguhnya dia adalah Nabi yang orang Yahudi janjikan kepada kita. Jadi orang Yathrib ni, orang Madinah ni, sebenarnya dia orang dah ada cerita, dengar cerita tentang Rasulullah sebelum Rasulullah lahir lagi. Sebab apa? Sebab di Madinah tu, di Yathrib tu ada orang Yahudi, dan Yahudi dia bercerita tentang ketibaan Rasul akhir zaman ni, kan. Penutup kepada Rasul ni, kan. Jadi mereka dah tahu dah cerita ni, kan. Sebab apa? Di sana ada orang Yahudi, kan. Orang Yahudi ahli kitab lah dia panggil, kan. Jangan sampai mereka mendahului kita kepadanya. Berlawan ni, kan. Tu orang Madinah. Sampailah ni lah, nampak berlawan ni untuk buat baik ni, kan. Jadi jangan biarkan orang Yahudi ni mendahului kita. Jangan orang Yahudi ni beriman dulu. Kita beriman dulu, kan. Kita jumpa dulu dan kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas kumpulan ini pulang ke Yathrib. Selepas kumpulan ni, kumpulan orang-orang kabilah tadi pulang ke Yathrib. Sekejap saya tengoklah perkataan ni, ejaan dia yang betul, Yathrib. Yathrib dengan huruf sa, baca dengan huruf sa, Yathrib. Okey. Jadi selepas kumpulan ini pulang ke Yathrib, 6 kumpulan tadi yang beriman kepada Rasulullah, semua yang beriman, kan. Mereka bercerita kepada kaum mereka perihal Rasulullah SAW. Mereka pun bercerita lah, kan. Sebab mereka pun setuju nak berdakwah tadi, nak bawa risalah ni, kan. Mereka pun bercerita di antara kaum mereka, sama-sama mereka lah nak cerita. Mereka mengajak kaum mereka kepada Islam. Dia ajak kaum mereka ni masuk Islam. Lalu tersebarlah berita tentang Nabi SAW di bandar-bandar, dan ini merupakan permulaan Islam bagi Arab Yathrib. Yang dekat Mekah tu dia panggil Arab Mekah lah, Quraisy, kan. Tapi ini mulalah agama Islam tersebar di Yathrib. Ni sebelum bila ni? Sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Sebelum. Ni sebelum daripada tu. Maksud dia cerita dulu semua kat sana, dan orang sana pun ramai yang beriman. Nanti kita akan sambung lah. Nanti kita sambung lagi punya. Ustaz ingat sekadar ini dulu perkongsian kita pada kali ini. Jadi kalau ni boleh baca lagi, panjang lagi cerita dia sebenarnya. Ini hanya ringkasan saja. Jadi boleh rujuk lah dalam sirah Nabi yang panjang lagi lah. Jadi saya ingat sekadar itu dulu perkongsian kita pada kali ini. Wallahu alam. Assalamualaikum.